Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang, diberi nikmat kesihatan untuk sama-sama kita bertemu dalam siri perkongsian daripada saya berkaitan dengan kali ini tajuknya adalah Muqaddimah Suratul Kahfi, iaitu Muqaddimah Surah Al-Kahfi ataupun intisari Surah Al-Kahfi. Okay, dan tajuk ini adalah berkaitan dengan tajuk tafsir bagi tingkatan 5 dalam subjek Usuluddin, pelajaran yang pertama. Okay, dan tajuknya adalah Muqaddimah Suratul Kahfi. Okay, kita nak tahu berkaitan dengan sedikit berkaitan dengan surah Al-Kahfi. Okay. Hiya suratus saminah asyarah ala hasbi tartibiha fi mashaf. Okay, surah Al-Kahfi ini merupakan surah yang ke-18 mengikut turutannya di dalam Al-Quran. Okay, kalau kita belik tengok turutan surah-surah dalam Al-Quran tu, surah Al-Kahfi ini berada di kedudukan yang ke-18. Okay. Kemudian suratul Kahfi makiyah fi qawlu jami'il mufassirin wa adadu ayatuha. Okay, surah Al-Kahfi ini adalah surah yang diturunkan di Mekah, makiyah, pada pada pendapat kebanyakan ulama mufassirin, iaitu ulama-ulama tafsir berpendapat surah ini adalah surah makiyah dan terkandung di dalamnya ataupun jumlah ayatnya adalah 110 ayat. Seterusnya taqa'u surah fi muntasafal mashaf. Okey, surah ini terletak pada pertengahan mashaf Al-Quran. Okay, kalau kita tengok dia ni berada di pertengahan ayat dalam Al-Quran, dan ayat yang paling berada di tengah-tengah tu seperti ayat yang ditulis wal yatalattaf. Wal yatalattaf tu kalau dalam Quran lama dia merahkan perkataan tu, nak kata itulah perkataan yang berada di tengah-tengah dalam semua ayat Al-Quran tu, dan surah ini pun berada di tengah-tengah. Okay, dan summiyat suratu bil kahfi liwurudi qissatu ashabul kahfi fiha. Dan surah ini dinamakan sebagai surah Al-Kahfi kerana disebutkan perihal berkaitan dengan ashabul kahfi di dalamnya. Okay, surah ini dia sebut pasal ashabul kahfi. Beberapa orang pemuda yang tidur, yang lari daripada pemerintahan yang kejam dan tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melarikan diri pergi ke sebuah gua, lepas tu tertidur. Ada pendapat mengatakan dia orang tu tidur selama bertahun-tahun, dan ada pendapat kata sampai 309 tahun. Lamanya tidur tu. Bila dia bangun balik, selepas 309 tahun tu bangun balik, nak pergi lapar. Dia orang lapar, nak pergi beli makanan. Dia orang nak bayar dengan nak bayar makanan tu, orang tak kenal dah mata wang ataupun duit yang dia orang bawa tu. Okey. Sebab dinamakan surah Al-Kahfi ni kerana disebut perihal ashabul kahfi di dalam surah ni. Okay, seterusnya mahtawiyat suratul kahfi ataupun kandungan surah Al-Kahfi ni.
Okay. Yang pertama, inzaru al-asatu li amrillah wal kuffar bil ba'si syadid min Allah Ta'ala, iaitu memberi amaran ketidakpatuhan orang kafir terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penderitaan yang melampau dari Tuhan yang Maha Esa. Okay, di dalam surah Al-Kahfi ini ada disebutkan berkaitan dengan amaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang kafir dengan azab yang buruk, dengan azab yang pedih daripada Allah kepada orang yang kafir yang tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, kemudian tabsyirul mu'minin alladhi ya'maluna as-salihat bis-sawab al-hasan wa ta'bidil fil jannah, iaitu mengajak orang-orang yang beriman supaya terus melakukan amal soleh dan akan mendapat pahala sehinggakan mereka itu kekal di dalam syurga untuk selama-lamanya. Dan di dalam surah Al-Kahfi ni juga saradu iddatil qasas, iaitu diceritakan beberapa kisah ya, antaranya adalah kisah berkaitan dengan Ashabul Kahfi, mana mereka ni diuji dengan akidah dan iman. Kisah yang kedua berkaitan dengan Sahibul Jannatain, berkaitan dengan kisah pemilik dua kebun, iaitu diuji dengan harta kekayaan. Kisah yang berkaitan dengan Qissatul Musa wal Khidir, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang mana mereka ni berkaitan dengan ilmu. Dan Qissatul Zulkarnain, kisah Zulkarnain ini kisah seorang pemuda yang merantau daripada timur ke barat, yang diuji dengan kekuasaan. Ini antara 4 kisah yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi yang kita akan bincangkan di tajuk yang lain, untuk next tajuk lah, insyaAllah. Okay, dan kemudian kita tengok Fadailu Suratul Kahfi. Okay, fadilat ataupun kelebihan surah Al-Kahfi ini. Okay, yang pertama, ismatu minad dajjal liman hafzi asyara ayati minas surah. Okey, terselamat daripada fitnah dajjal bagi mereka yang menghafal dan mengamalkan 10 ayat surah ini. Kelebihan dia yang pertama. Kelebihan surah Al-Kahfi yang kedua, tulu'un nur liqara'iha khususan fi lailatul jum'ah aw yaumiha, iaitu dipancarkan cahaya untuk pembacanya di antara 2 Jumaat. Khususnya orang yang membaca surah ini pada hari Jumaat ataupun pada siangnya. Maksudnya malam Jumaat ataupun pada siang hari Jumaat tu. Okay, dan yang ketiga, kelebihan surah Al-Kahfi ni, nuzulu sakinatul asna at-tilawatu suratul Kahfi, iaitu turunnya ketenangan ketika membaca surah Al-Kahfi. Okay, dan asbabun nuzul. Okay, asbabun nuzul suratul Kahfi ijmalan. Okay, sebab diturunkan surah Al-Kahfi ini secara ringkas ataupun secara umum. Okay, yang banyak-banyak tu, panjang-panjang ni saya ringkaskan. Okay, ceritanya adalah daripada Ibnu Abbas. Dia telah datang orang Quraisy, bersama dengan mereka ada tiga soalan yang nak diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang mana mereka ni Quraisy ni dia bawa soalan yang diajar oleh Yahudi yang tinggal di Madinah. Dia pergi, Yahudi tu kata, okey, kau bawa 3 soalan ni, kau pergi tanya Muhammad. Kalau dia boleh jawab, dia memang betul-betul seorang nabi dan rasul. Kalau dia tak boleh jawab, dia memang penipu, pembohong dan sebagainya lah, yang teruk-teruk lah dia nak bagi kat Nabi ni. Dan kemudian
Di antara soalan tersebut ialah dia tanya siapakah lelaki yang telah melakukan perjalanan daripada timur ke barat, yang daripada timur ke barat dan dapat menguasai setiap perjalanan dia tu, dia dapat menguasai, uh, maksudnya dapat kuasa pemerintahan. Ya, ini berkaitan dengan Zulkarnain lah. Dan kemudian mereka bertanya juga berkaitan dengan ruh. Dia tanya ruh tu apa. Okey, kemudian faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun menjawab akhbarakum ghadan. Ghadan, aku akan bagi tahu jawapan dekat kamu esok hari. Pada masa ni Rasulullah dia kata aku akan bagi tahu jawapannya esok tu tanpa berkata insya-Allah. Kemudian turunlah ayat berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kata kalau nak berjanji lain kali kena cakap insya-Allah. Okey, kemudian bila Rasulullah ni berjanji untuk bagi tahu yang dia akan bagi tahu jawapan tu esok pada puak-puak Quraisy tu, Nabi diuji dengan keesokan harinya, bahkan selama 15 hari selepas daripada soalan tu ditanya, wahyu tak turun. Okay, wahyu tak turun. Tak ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dia kata khamsan asyaratan lailatan la yahdasullahu lahu wahayyan. Kita tengok Okay, ni. Okay. Dia tak ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wala ya'tina wa ya'tihi Jibril, dan Jibril pun tak turun. Hatta sehingga benda ni berlakunya kegusaran terhadap orang-orang Mekah. Orang yang beriman menjadi macam dia orang rasa macam nak apa, sedihlah bila tak turunnya wahyu. Okey, dan orang yang kafir Quraisy ni pun dia kata betul dah ni Muhammad ni menipu kan. Sehinggalah faqad asbaha wa la yakhbara syai'in amma wa sa'alna. Kemudian wa hatta ahzana Rasulullah maka sal wahyu anhu. Okey, sehingga kan Nabi tak tak terima tak terima wahyu tu selama 15 hari. Okey, selepas tu bila dah lama sangat ni Allah Subhanahu Wa Taala bantu Nabi nak menunjukkan kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dengan Jibril datang bawa surah Al-Kahfi ni dan menjawab semua. Bila turunnya surah Al-Kahfi ni maka terjawablah semua soalan-soalan daripada orang Quraisy itu tadi. Okey. Dan Allah kata Jibril menyampaikan kepada Nabi bahawa soalan yang dia orang tanya tu adalah berkaitan dengan semuanya ada fitnah di dalamnya. Okey, saja nak ganggu ataupun saja nak menguji kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian berkaitan dengan warrijalut tawaf, lelaki yang telah mengembara ke seluruh dunia ni, wa qauluhu azza wa jalla wa yas'alunaka an Zulkarnain. Okay, mereka bertanya berkaitan dengan Zulkarnain ila akhiril ayat. Maka turunlah ayat ni. So surah Al-Kahfi ni adalah untuk memberi pengajaran kepada kita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkaitan dengan azab seksa yang pedih kepada orang yang kafir yang tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan nikmat yang sangat baik
kepada orang yang beramal soleh dan selalu mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan diceritakan Allah bagi jawapan terhadap soalan-soalan orang Quraisy, orang kafir Quraisy, terhadap beberapa perkara yang diorang tanya. Antaranya adalah diorang tanya berkaitan dengan siapakah nama orang yang telah melakukan perjalanan daripada timur ke barat dan menguasai setiap perjalanan dia tu, dia dapat memerintah, dapat kuasa pemerintahan. Dan mereka bertanya berkaitan dengan ruh yang ada dalam kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi ini. Dan insya-Allah kisah-kisah tersebut kita akan bincangkan ataupun kita sama-sama murajaah, ulang kaji dia dalam video-video yang akan datang. Saya rasa setakat itu saja pertemuan kita untuk kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.